Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Hari ini masjid Kampung Rincing, Masjid Karya Kampung Rincing nampaknya bertambah jemaahnya pada pagi ini, disebabkan oleh mula juga kita mula dibuka untuk solat berjemaah maghrib isyak subuh, tidak lebih daripada 40 orang, dan juga solat Jumaat telah bermula minggu lepas. Syukur alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama kita kena bersyukur dengan kelonggaran yang Allah bagi dekat kita. Kenapa Allah bagi kelonggaran ini? Sebabnya kita taat. Kita taat dengan perintah-perintah Allah, kita taat dengan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh pihak yang bertanggungjawab, terutamanya dalam membendung wabak COVID-19. Kalau kita tengok berita-berita kat luar sana, Malaysia diletakkan antara negara-negara yang terbaik di dunia di dalam menangani wabak COVID-19. Kenapa? Kerana rakyatnya semua, kita semua, jemaahnya semua di masjid dan juga di luar, kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Itu juga satu ibadah sebenarnya. Ibadah bukannya pergi masjid, solat, duduk atas sejadah, solat dan sebagainya. Dalam pada musibah yang Allah timpakan kepada kita, COVID-19 tu, sebenarnya banyak hikmah-hikmah tersirat, hikmah-hikmah yang Allah nak suruh kita laksanakan, yang Allah nak kita sedar, nak kita laksanakan. Antaranya ada satu video hari itu saya dengar tentang Nabi Musa. Dia bertanya pada Allah SWT. Dia punya solatnya banyak, dia punya puasanya banyak, dia punya umrahnya banyak, hajinya banyak dan sebagainya. Tapi Allah masih tidak suka pada dia. Allah masih tidak suka pada dia. Jadi Nabi Musa pun bertanya pada Allah SWT, kenapa macam tu jadinya kan? Saya dah banyak buat ibadah-ibadah tu kan, tetapi hatinya masih tidak tenang dan sebagainya. Allah menjawab, dia kata ibadah-ibadah tu, contohnya solat tu untuk kamu dan untuk menenangkan diri kamu sendiri, macam tu. Begitu juga puasa, ibadah haji, ibadah umrah dan sebagainya, hanya untuk diri kamu sendiri, dan Allah beri ketenangan ke atas diri kamu sendiri sebabkan ibadah-ibadah tu. Jadi Nabi Musa pun bertanyalah pada Allah SWT, jadi apakah ibadah-ibadah yang lebih engkau sukai, engkau cintai ya Allah? Allah kata adalah sedekah, infak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sedekah, infak tu dia mula-mula sekali dia kalau kita bersedekah dan infak tu, kita membahagiakan orang lain, kita menenangkan orang lain, kita menyenangkan orang lain. Sebelum Allah beri ketenangan kepada kita juga, akhirnya Allah beri ketenangan kepada kita juga, kesenangan, kegembiraan pada hati kita juga bila kita berinfak. Tetapi sebelum itu, orang yang kita bagi infak, sedekah dan sebagainya, dia juga mendapat ketenangan. Dia dapat contohnya masa PKP dulu, PKPD dan sebagainya, kita banyak usahakan pihak masjid dan juga bukan pihak masjid, pihak surau dan juga NGO dan sebagainya di sekeliling, di sekitar Semenyih, Beranang dan sebagainya, dan juga NGO luar yang datang ke tempat kita. Itu adalah antara hikmah-hikmah yang Allah turunkan disebabkan COVID-19 tu. Orang datang, orang lebih bermurah hati untuk menderma dan sebagainya. So bila kita menderma,
kita membahagiakan orang lain, dan juga Allah akan bahagiakan, akan tenangkan hati kita. Tujuan kita untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat ketenangan tu dapat juga, tetapi di samping itu kita juga membahagiakan orang lain. Orang lain membahagiakan orang lain dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah selain daripada solat dan sebagainya, walaupun contohnya kita tak dapat bersolat dekat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tempoh hari, tapi ada lagi ibadah-ibadah lain yang Allah lebih redha, Allah lebih suka daripada solat semata-mata. Jadi itulah antara hikmah kenapa Allah turunkan musibah COVID-19 dan sebagainya. Lagi satu yang lebih penting daripada itu adalah bila kita diberi amanah, contohnya untuk mengikuti, untuk patuh kepada SOP yang telah diaturkan. Kita mesti patuh kepada amanah itu. Sebagai seorang Muslim terutamanya, bila kita dipertanggungjawabkan dengan amanah sebegitu, kita tak boleh ingkar, kita tak boleh khianat dengan amanah itu. Kerana itu adalah satu tanggungjawab yang Allah akan tanya kita di akhirat nanti. Terutamanya kepada kita lah, orang-orang yang duduk ke masjid, AJK masjid, nazir dan sebagainya. Lagi Allah akan tanya, apa yang telah kamu lakukan dengan amanah yang Allah berikan. Jadi oleh sebab itulah pihak masjid bersungguh-sungguh ataupun bertegas untuk melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada pihak masjid dalam membendung wabak COVID-19. Masjid juga banyak telah melakukan beberapa persiapan memastikan kedatangan jemaahnya dan juga solat-solat maghrib, isyak, subuh tu supaya segalanya berjalan dengan lancar. Sekiranya peraturan tidak dipatuhi oleh pihak masjid dan juga pihak jemaah yang datang, maka sekiranya berlaku apa-apa kes, contohnya berlaku satu kes aktif di Masjid Karyah Kampung Encing Hulu, bukan masjid kita saja kena tutup, masjid sekitar Semenyih, zon Semenyih akan bertukar kepada zon kuning, dan semua masjid di sekitar Semenyih ni akan ditutup disebabkan oleh seorang jemaah. Cuba tuan-tuan fikirkan, dahlah kita menunggu berapa lama ni, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk kita dapat berjemaah kembali di masjid-masjid dan sebagainya. Tetapi apabila kita engkar, tidak patuh, khianat dengan amanah yang Allah berikan, yang pihak pemerintah turunkan kepada kita, tiba-tiba ada kes-kes COVID-19 yang berlaku di tempat kita, dan amanah ataupun kebenaran yang diberikan itu akan ditarik balik dengan serta-merta. Itu antara beberapa perkara yang ingin saya nak ingatkan berkenaan dengan dengan pembukaan kebenaran untuk pihak masjid memulakan solat maghrib, isyak, subuh berjemaah tidak melebihi 40 orang, dan juga solat Jumaat tidak melebihi 40 orang. Sedikitlah tentang kaedah, sebab ramai lagi yang bertanya dalam grup ke PM saya, ahli jawatankuasa tentang kebenaran untuk solat Jumaat terutamanya, seperti seolah-olah macam info ni apa yang kita telah promosikan ataupun kita telah edarkan dalam WhatsApp grup selama ini tidak sampai kepada setengah jemaah kita. Kita pertama sekali kena daftar, nak ingatkan balik, kena daftar menggunakan Google Form. Google Form ni kalau ikutkan kat mana-mana dah ada, boleh download ataupun boleh bertanya kepada AJK surau-surau dan sebagainya. Terutamanya warga emas lah, warga emas yang mungkin tidak ada akses kepada media sosial, internet dan sebagainya, smartphone dan sebagainya. Itu kena ingatkan cucu-cucu dia ataupun anak-anak dia
untuk daftarkan. Itu yang pertama. Bila dah daftar, barulah kita berhak, berpeluang untuk solat Jumaat di masjid. Lepas tu nanti nama kita akan dimasukkan kaedah yang kita gunakan lah, atau di masjid-masjid lain ataupun di tempat lain mungkin kaedahnya lain, ada kad jemputan dan sebagainya. Jadi kaedah yang kita gunakan, kita akan create WhatsApp group khas untuk solat Jumaat. Bila tuan-tuan dah daftar nanti, nama tuan akan dimasukkan dalam satu grup dan segala info-info dan sebagainya akan dimasukkan, akan diberitahu dalam grup tu. Jadi kena layari macam tu. Lepas tu kena ada jemputan. Ini satu lagi yang penting. Kalau tak ada jemputan, jangan datang dulu. Jangan suka-suka hati datang, cuba-cuba terjah, boleh ke tak? Memang tak boleh, sebab kita 40 orang saja. Dalam list tu kita dah bagi 40 orang jemaah pada setiap Jumaat yang telah ditentukan untuk hadir. Jemputan kita adalah berbentuk jemputan dalam WhatsApp group saja. Tak ada kad jemputan dan sebagainya. Kita tak ikut kaedah tu untuk memudahkan urus setia dan sebagainya. Jadi bila nama tuan dah tersenarai dalam tu, barulah boleh tuan-tuan kena reply dulu sama ada setuju ataupun tidak untuk datang pada hari Jumaat yang telah ditetapkan, untuk memudahkan urus dia. Itu beberapa perkara yang penting lah. Lepas tu yang lain-lain patuh SOP dan sebagainya lah. Pihak masjid juga diminta untuk membuat nyakuman setiap kali sebelum Jumaat dan juga selepas Jumaat. Jadi ini juga satu kerja yang memakan yang memerlukan kos dan sebagainya. Dan juga satu lagi, ada kehadiran anggota polis dan juga anggota beruniform dan tidak beruniform yang memantau keadaan masjid-masjid di sekitar kita, dan semua dah di masjid-masjid di mana pun saya difahamkan ada pemantauan dilakukan. Jadi sangatlah penting kita bila kita datang tu kena ikut betul-betul apa SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya tidak, mungkin masjid dan nazir yang akan dipertanggungjawabkan, dan report ni bila report polis dan sebagainya sampai kepada pihak yang bertanggungjawab, MKN dan sebagainya, kemungkinan besar masjid kita akan ditutup ataupun masjid-masjid di sekitar zon kita akan ditutup. Jadi status terkini pendaftaran melalui Google Form ni di masjid kita, di WhatsApp group dan sebagainya sudah hampir 300. Jadi kalau 300 ni kemungkinan kalau bagi dengan 40, kemungkinan 7 Jumaat ataupun 8 Jumaat baru kita dapat solat sekali lagi. Tapi itulah, kalau kita sabar, kita redha dengan dengan ketentuan Allah SWT, kita doa dan sebagainya, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kita. Allah tunjukkan jalan bagaimana cara-cara untuk kita boleh bersolat Jumaat. Contohnya ada beberapa, bukan kelonggaran lagi, ada beberapa berita lah yang kemungkinan akan dibenarkan untuk kita menggunakan ruang lempah yang kat luar tu, ruang lempah yang terbuka kat luar, dan juga yang berkapet ataupun tidak berkapet kat luar tu, kemungkinan sedang diusahakan oleh pihak JAIZ dan sebagainya, dipersembahkan kepada tuanku untuk mendapat perkenan tuanku. Mudah-mudahan kalau ikut kat masjid ni, kalau campur dengan ruang kat luar tu, mungkin kita akan dapat lagi tambahan lebih kurang 50 ataupun 60 jemaah lagi ikut SOP, penjarakan dan sebagainya. Mungkin ada lagi tambahan 50 ataupun 6 orang jemaah yang boleh hadir. Jadi kalau macam tu, maknanya giliran untuk kita bersolat Jumaat itu mungkin akan dapat dikurangkan daripada 8 Jumaat mungkin kepada 4 Jumaat dan sebagainya. Ada juga usaha-usaha daripada pihak kementerian dan sebagainya untuk mengadakan solat Jumaat 2 sesi. 2 sesi. Jadi itu semua sedang diperbincangkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Mudah-mudahan kita terus patuh, yang penting kita terus patuh dan kita terus berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah rancangkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab tu, kita akan sama-sama kita sokong dan sebagainya.
Zuhur Asar mungkin ada juga yang tak tahu. Zuhur Asar kita tetap macam sama 3 orang saja, melainkan Maghrib Isyak Subuh 40 orang. Tapi Zuhur Asar nak ingatkan lagi, Zuhur Asar masih 3 orang, Imam Bilal siap. Untuk solat fardu 3 waktu tu tak perlu daftar dalam Google Form. Untuk solat fardu berjemaah Maghrib Isyak Subuh tu boleh datang saja, walk in, daftar, cek suhu dan sebagainya. Juga tidak melebihi 40 orang. Tapi kalau ikutkan kedatangan setakat ini Maghrib Isyak Subuh, belum lagi melebihi 30 orang, 20 lebih dan sebagainya. Macam weekend ni mungkin ramai sikit subuh tadi, 20 lebih, hampir-hampir 30 dan sebagainya. Jadi untuk peringatanlah pada tuan-tuan dan puan-puan di luar, tuan-tuan di luar sana, tentang beberapa perkara yang sedang berlaku di masjid qaryah kita. Satu lagi saya nak seterusnya juga nak sentuhlah beberapa perkara yang berlaku pada Jumaat lepas, beberapa perkara yang berlaku sepanjang usaha kita ataupun persiapan kita untuk kebenaran solat Jumaat ni. Yang pertama sekali, hari Jumaat itu ada beberapa perkara lah untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan. Yang pertama sekali, kalau solat di selain daripada kawasan yang ditetapkan, iaitu kawasan yang telah kita buat tagging, contohnya di luar, di bawah kemah dan sebagainya, sebab ada mungkin yang datang lewat, gate dah tutup dan sebagainya, ataupun dah penuh. Memanglah dah penuh, kalau semua dah datang, gate dah tutup tu memang dah penuh, sebab kita punya tagging hanya 40 orang saja. Tapi mungkin ada yang datang lambat, lepas tu mereka mengambil keputusan untuk solat di bawah kemah, di luar sana. Jadi saya mohon kepada jemaah semua supaya tidak berbuat demikian. Sebabnya bila kita benarkan ataupun ada orang yang memulakan usaha-usaha macam tu, nanti minggu depan mungkin akan bertambah ramai lagi yang akan ikut jejak langkah tu. Dia tengok, oh hari ni boleh pula sembahyang kat bawah kemah tu, esok minggu depan saya datanglah, ramai-ramai datang sembahyang. Jadi nanti kita lama-lama kita tidak boleh kontrol penjarakan dan sebagainya. Dan juga memang tidak dibenarkan pihak polis dan sebagainya akan ambil tindakan sekiranya ada jemaah-jemaah yang sembahyang di tempat yang telah ditetap, selain daripada tempat yang telah ditetapkan, iaitu tempat yang telah kita buat tagging. Tempat-tempat lain tidak dibenarkan. Begitu juga ada aduan-aduan yang mengatakan bahawa ada setengah jemaah menggunakan alamat yang tak betul dan sebagainya. Jadi saya juga mohon supaya perkara-perkara ini tidak berlakulah di qaryah kita dan sebagainya. Lagi satu tentang jemaah yang berumur 60 tahun ke atas. Kalau ikut kenyataan akhbar yang terbaru hari itu, dibenarkan jemaah yang berumur 60 tahun kena daftar dan sebagainya, tetapi tidak ada gejala lah, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada, contohnya kalau dia ada sakit pitam-pitam ke, kencing manis ke, tidak ada darah tinggi ke, dan maksudnya tidak ada gejala-gejala yang serius lah. Kalau pitam-pitam dan sebagainya macam tu, boleh datang untuk solat Jumaat dan juga solat fardu 3 waktu Maghrib Isyak Subuh di masjid. Itu adalah kelonggaran yang telah diberikan bersama-sama dengan titah tuanku yang baru-baru ni. Jadi selain daripada tentang kebenaran itu, pihak masjid juga nak memohonlah. Satu lagi tentang korban. Saya telah bagi tahu hari itu bahawa korban untuk tahun ini pihak masjid dan kebanyakan surau-surau tidak akan melakukan korban ataupun akan menangguhkan program ibadah korban kita ni ke tahun hadapan, disebabkan oleh ketidaktentuan status COVID ni pun. Kalau ikutkan, sekiranya keadaan status COVID kita bertukar daripada hijau kepada kuning, jadi kebenaran yang dibagi ni pun akan ditarik balik. Jadi segala persiapan yang telah dilakukan dan sebagainya itu nanti akan susahlah nak menguruskannya.
dan juga SOP yang telah ditetapkan juga sangat ketat dan sebagainya. Jadi pihak masjid dan kebanyakan surau mengambil keputusan untuk tidak melakukannya. Tetapi ada di luar sana, saya perhatikan ada beberapa ustaz kita yang ada menawarkan khidmat, ustaz contohnya Prof Najib, ada juga Ustaz Hazrul Haizan, juga jemaah di kawasan kita ni ada menawarkan program-program ibadah korban di luar, contohnya di luar negara dan sebagainya. Jadi boleh sertai sekiranya tuan-tuan berhajat untuk melakukan korban pada tahun ini tetapi di luar, dan bolehlah hubungi nombor-nombor banyak WhatsApp grup dan sebagainya tentang ibadah-ibadah korban yang dilakukan di luar kawasan kita, di luar negara, yang diusahakan oleh jemaah-jemaah kita juga. Jadi itu beberapa perkara yang saya nak kongsilah hari ni. Hari ni asyik-asyik hari ni kalau tak Ustaz Talib lah tadi, jadi saya mohon pada Ustaz Talib tadi untuk memberi sedikit peringatan lah tentang COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini tuan-tuan akan lebih peka, sebabnya ada jugalah yang masih lagi datang tanpa mengetahui, datang hari Jumaat tanpa mengetahui bahawa mereka perlu mendaftar dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan ini tidak akan lagi berlaku pada Jumaat ini. Seterusnya tentang kos-kos pengurusan masjid ni disebabkan oleh dah 3-4 bulan kita tidak dapat bersolat Jumaat seperti biasa, berskala seperti biasa macam tu. Jadi pihak masjid pun sebenarnya kekurangan dana untuk menguruskan aktiviti masjid sepanjang tempoh PKP ni. Jadi saya bagi pihak masjid merayulah sumbangan kepada tuan-tuan, daripada tuan-tuan untuk disalurkan ke pihak masjid, gunakan bank Islam, bank rakyat, macam biasa ada nombor ada nombor akaun dan sebagainya. Nanti boleh tengok nombor akaun dalam ni. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan itu segala aktiviti masjid sepanjang tempoh PKP ini juga akan berjalan dengan lancar. Begitu jugalah sumbangan makanan kita masih juga agak terhenti daripada tempoh PKP itu. Jadi kita kalau ada apa-apa sumbangan, kita akan terus sumbangan dan kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan golongan aslam dan sebagainya. Seperti mana banyak sumbangan yang kita terima sepanjang tempoh PKP dulu. Jadi saya mengambil kesempatan lah pada tuan-tuan dan puan-puan NGO di luar sana yang banyak menerima sebenarnya, bukan saja di surau, di masjid, di surau-surau sekitar kita, terutamanya golongan aslam di fasa 6, di Flat Baiduri fasa 6 tu. Banyak sumbangan-sumbangan yang kita terima dan sebagainya. Syukur alhamdulillah. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang, sama ada wang ringgit ataupun makanan pada ketika itu. Satu lagi tentang akad nikah. Akad nikah juga ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Boleh hubungi juru nikah kita tentang peraturan dan sebagainya, dan saya mengharapkan supaya segala peraturan yang telah ditetapkan itu dapat dipatuhi. Sama juga kalau akad nikah, majlis akad nikah tidak mematuhi, mungkin masjid kita akan tercemar. Bila masjid kita akan tercemar, dia akan merebak kepada jemaah-jemaah yang datang masa solat waktu ataupun solat Jumaat nanti, dan seterusnya mungkin masjid kita juga akan ditutup ataupun ditarik balik kebenaran untuk membuka masjid untuk solat Jumaat dan solat fardu 3 waktu tu. Satu lagi tentang program wakaf masjid kita tahun 2020, di mana kita bercadang untuk menutup ruang
solat yang terbuka kat luar tu, kita akan tutup menggunakan cermin dan aluminium tu. Lepas tu kita akan pasang kapet, kita akan pasang aircon, dan juga beberapa tambah baik yang akan kita lakukan. Rasanya lebih kurang berapa bulan, 4-5 bulan, mungkin 6 bulan adalah kita menggerakkan usaha untuk mendapatkan dana sebanyak 76,000. Jadi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang jemaah di sini ataupun jemaah di luar lah yang saya tengokkan yang banyak berderma, terutamanya pada bulan Ramadan hari itu dan sebagainya. Kita telah dapat mengumpulkan dana yang mencukupi 76,000 lebih kita telah dapat kumpulkan, dan aktiviti itu kita akan jalankan step by step, sebabnya untuk tidak mengganggu solat berjemaah 3 waktu dan juga tidak mengganggu solat Jumaat, solat berjemaah Jumaat nanti. Jadi kita tak boleh nak suka-suka buat, kita kena selitkan aktiviti itu mengikut jadual ataupun mengikut kesesuaian, supaya solat berjemaah itu tidak terganggu, lebih-lebih lagi solat Jumaat nanti, supaya tidak terganggu. Jadi kita mungkin akan mengambil masa yang panjang sikit. Jadi itulah tuan-tuan beberapa perkara yang dapat saya kongsikan. Satu lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak pengurusan masjid, penyelaras kita, Datuk Makiman, semua AJK dan sebagainya yang telah bertungkus lumus, bertugas. Maghrib kena datang awal, kena cek itu, kena tutup pintu, tutup pagar. Subuh pun kena, isyak subuh kena datang, kena pastikan ada yang menjaga kaunter, dan sebagainya. Sebelum tu persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan, nyahkuman dan sebagainya. Segala sumbangan tuan-tuan untuk menjayakan program kebenaran bersolat jemaah di masjid ini, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan juga kepada tuan-tuan di luar sana yang patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Marilah sama-sama kita berdoa, terus berdoa, mudah-mudahan lebih banyak lagi ataupun lebih ramai lagi jemaah yang dapat hadir, diberi kelonggaran kepada ramai lagi jemaah, mungkin 100 ke dan sebagainya, dapat hadir untuk sama-sama mengimarahkan masjid kita pada hari Jumaat dan juga solat fardu yang lain. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa yang salah silap sepanjang tempoh tazkirah ini, peringatan ini. Kita tangguhkan tazkirah ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.